Timbalan Presiden Muafakat Nasional Zuraidah Kamaruddin membidas Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang mahu ahli parlimen berhenti melabelkan satu sama lain dengan perkataan seperti kafir, Zionis dan Yahudi atau yang boleh mengguriskan hati ketika berbahas. Menurut bekas menteri itu, arahan itu adalah satu langkah yang amat tidak wajar kerana ia menyekat kebebasan bersuara ahli-ahli Dewan Rakyat. Katanya adalah menjadi sesuatu yang amat dangkal untuk Parlimen Malaysia menghadkan penggunaan sebarang perkataan yang sekiranya diutarakan di luar Dewan pun tidak menjadi kesalahan. Sebagai contoh, perkataan kafir yang menjadi antara punca polemik di dalam Parlimen baru-baru ini adalah kerana kurangnya kefahaman setengah ahli Parlimen mengenai perkataan tersebut. Zuraidah berkata demikian ketika mengulas kenyataan Johari yang mahu ahli Parlimen tidak lagi menggunakan kata-kata menghina termasuk 3 yang dinyatakan itu terhadap rakan mereka di Dewan Rakyat berikutan beberapa kekecohan yang tercetus minggu lalu. Johari berkata bahawa penggunaan perkataan seumpama itu adalah salah dan bertentangan dengan peraturan tetap 36/10/C kerana berkemungkinan menimbulkan perasaan sakit hati atau permusuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain di Malaysia. Mengulas lanjut, Zuraidah berkata perkataan kafir berasal daripada bahasa Arab yang merujuk kepada orang-orang yang tidak mempercayai atau lebih tepat lagi mereka yang bukan beragama Islam dan tidak mempercayai apa yang diimani oleh seorang Muslim. Katanya Al-Quran dan Hadis turut menggunakan perkataan kafir bagi menerangkan hal yang sama. Jadi bagaimana Speaker Dewan Rakyat yang juga seorang Muslim menolak untuk perkataan ini digunakan di dalam Dewan bagi merujuk kepada ahli Dewan yang bukan Islam? Menurutnya, daripada mengenakan larangan menyeluruh, Johari sebaliknya harus menjelaskan maksud dan terjemahan perkataan itu serta konteks penggunaannya kepada semua ahli parlimen. Ini kerana katanya perkataan itu bukanlah satu kutukan atau cercaan tetapi hanya satu gelaran kepada mereka yang bukan penganut agama Islam. Begitu juga dengan perkataan Yahudi dan Zionis pula yang menurut Zuraidah sama seperti lontaran perkataan rasis, ekstremis, Taliban dan komunis yang pernah digunakan oleh kedua-dua belah pihak pembangkang dan kerajaan sebelum ini. Katanya ia hanyalah merupakan lontaran komunikasi antara satu sama lain dan bukannya kata-kata ugutan atau makian yang terlalu serius sehingga penggunaannya perlu dilarang dan mendapat cabutangan Speaker Dewan. Pandangan saya sebagai mantan ahli parlimen selama 3 penggal, kualiti pengurusan parlimen dan ahli-ahlinya pada ketika ini dilihat merundum berbanding sidang parlimen sebelum ini. Tahap ketahanan mental ahli-ahli parlimen khususnya dari kalangan ahli parlimen kerajaan begitu rapuh sehinggakan speaker sendiri terpaksa campur tangan dan menurunkan arahan-arahan merapu untuk menjaga hati mereka. Bekas pemimpin PKR itu menjangkakan akan berlaku sekatan demi sekatan berterusan terhadap ahli parlimen sehingga pada akhirnya parlimen akan gagal untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai wadah memperjuangkan rakyat akibat daripada suara wakil-wakil mereka yang disekat. Dia juga mendakwa Johari kelihatan amat jelas lemah dalam mengendalikan sidang parlimen dan dilihat terlalu berlembut dengan pihak kerajaan dan terlalu tegas apabila berhadapan dengan pembangkang. Katanya jika tidak mampu berlaku adil, saya sarankan kepada Johari untuk melepaskan sahaja jawatan beliau sebagai speaker dan membiarkan individu lain yang lebih layak untuk memegang jawatan tersebut. Walaupun kasar atau biadab bagi setengah pihak, suara ahli parlimen seharusnya tidak boleh disekat kerana perbuatan menghalang perkataan atau kenyataan tertentu di dalam parlimen ini dengan jelas akan merencatkan lagi perkembangan demokrasi di negara kita. Bekas ahli parlimen Temerloh, Nasruddin Hassan mendakwa dirinya tidak kecewa meskipun ditolak oleh para perwakilan dan kalah pada pemilihan jawatankuasa kerja PAS bagi penggal 2023-2025 pada muktamar tahunan ke-69 di Shah Alam Ahad lalu. Menurutnya, perwakilan lebih memilih mereka yang berkemampuan untuk memimpin perjuangan parti. Katanya, saya tidak terpilih artinya PAS ada ramai pemimpin yang jauh lebih baik dari saya. Saya yakin dan percaya pada kualiti pemilihan dari perwakilan. Jelas mereka perwakilan melihat kepada keupayaan dan kemampuan pemimpin untuk memikul beban amanah perjuangan. Walaupun gagal menempatkan diri dalam kalangan 18 orang AJK yang mendapat undian tertinggi, Nasruddin tetap positif dan berjanji akan terus memberi khidmat kepada parti. Katanya, saya akan terus bekerja membantu parti dan kepimpinan baru dengan kudrat yang saya mampu. Saya juga bersedia memberi khidmat kepada parti dan perjuangannya di mana jua saya berada. Jadi saya serah kepada pimpinan dalam bab kepimpinan ini. Saya tidak panas, saya ikut saja dalam bab ini. Walaupun tak pegang apa pun jawatan, saya terus istiqamah, saya akan terus dalam perjuangan. Selain Nasruddin dan Mahfuz, 2 lagi pemimpin iaitu Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria dan Adun Penaga, Muhammad Yusni Matpiah juga tidak terpilih. Pada pemilihan tersebut, Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Makno mendapat undian tertinggi, diikuti oleh bekas Ketua Pemuda Ahmad Fadli Syahari dan Muhammad Khalil Abdul Hadi. PAS seharusnya mencermin diri sendiri kerana melabelkan pendedahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia menerima pelbagai ancaman
Berikutan pendirian teguhnya dalam perjuangan rakyat Palestin adalah kenyataan penggempar, kata jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil. Fahmi yang juga Ketua Penerangan PKR berkata, selaku sebuah parti, PAS juga boleh dikatakan sebagai penggempar, terutamanya menjelang pilihan raya negeri. Katanya, anda tahu PAS selaku sebuah parti juga ada membuat kenyataan yang diperbesar-besarkan. Kami menyaksikan sejak beberapa bulan, terutama ketika pilihan raya negeri, bagaimana PAS mendakwa mengundi parti-parti tertentu akan mengakibatkan huru-hara di seluruh negara. Itu tidak berlaku, jadi saya fikir beliau, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan, patut meletakkan cermin dekat ke mukanya dan melihat betul-betul kepada diri dan partinya. Fahmi juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas kenyataan Taqiyuddin. Sebagai berkata, pendedahan Anwar adalah kenyataan seorang penggempar yang pelik dan melucukan. Pada Selasa lalu, Anwar mendedahkan dia menerima pelbagai ancaman dari negara barat berikutan pendirian tegas Malaysia yang menyokong dan komited mempertahankan hak rakyat Palestin selain daripada kritikan yang dilontarkan terhadap Israel. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turki, Mesir dan Arab Saudi baru-baru ini bagi menyatakan pendirian Malaysia terhadap isu Palestin rupanya dianggap seorang pemuda Perikatan Nasional sebagai wayang paling buruk. Bendahari Pemuda Perikatan Nasional Selangor, Ahmad Azharul berkata, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkeliling di negara-negara Arab baru-baru ini hanya untuk persediaan pidato dalam Himpunan Malaysia bersama Palestin 24 Oktober lalu. Dia juga Ketua Armada Bersatu Shah Alam mengaitkan keputusan Parlimen menolak usul untuk mengheret Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Katanya, patutlah Anwar pergi Arab sehari, Turki sehari, sana sini sehari. Rupanya untuk persediaan ucapan Himpunan Malaysia bersama Palestin. Maka ada yang terpedaya impress dengan PMX. Sedangkan nak bawa usul untuk bawa Netanyahu ke Mahkamah Antarabangsa pun Parlimen tolak. Wayang bukan sekadar wayang, ini wayang paling buruk. Susulan itu, rata-rata warganet menyela pelapis muda komponen PN itu, termasuk menyindirnya agar tidak menulis lebih laju dari otak. Ramai juga mengingatkan bahawa dalam tindakan genosid terhadap rakyat Palestin ini, sepatutnya semua pihak perlu mengetepikan perbezaan politik kepartian. Antara komen warganet, kau hanya fikir nak menangkan abah kau dan parti politik kau. Cuba Abah Maidin di pentas Himpunan Malaysia bersama Palestin, mesti kau pujikan. Pemimpin Islam negara sendiri kau hina. Kau tak tahu ke adab hormat pemimpin? Pemimpin-pemimpin kerajaan luar negara hormat Anwar sampaikan putera raja tunggu dan hantar beliau ke kereta. Kau pula kerja menghina orang di media sosial. Namun Ahmad Azharul kemudian dilihat membalas kritikan netizen dengan berkata, cakap kena selari dengan tindakan. Katanya orang takkan bising kalau cakap itu selari dengan tindakan. Ingat, orang percaya ke bila Parlimen sendiri tolak usul hendak bawa Netanyahu ke Mahkamah Antarabangsa? Respon Azharul itu juga kemudiannya mengundang cemohan netizen, termasuk membidas sikap pemimpin PN yang setiap hari burukkan nama negara serta ingin menjatuhkan negara. Antara komen warganet, usaha nak bangunkan negara, PN langsung tiada. Kau nak dengar dan lihat benda yang kau nak sahaja. Benda lain kau tutup mata dan buat tak tahu, educate yourself. Orang kalau dah busuk hati, benda baik pun boleh jadi jahat. Setakat ini, keganasan Israel telah mengorbankan sekurang-kurangnya 6,546 rakyat Palestin, manakala 17,439 lagi cedera. Renjim pengganas pimpinan Benjamin Netanyahu berkenaan juga akan melakukan serangan darat pada bila-bila masa selepas lebih 2 minggu mengebom tanpa henti di kawasan semenanjung Gaza yang padat dengan lebih 2 juta penduduk itu. Proses pendaftaran perkahwinan sivil oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang tular di media sosial tidak melibatkan sebarang upacara keagamaan. Jelas bekas Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, upacara perkahwinan agama Hindu membabitkan 3 prasyarat utama. Dan ada pun video yang tular itu adalah prosedur biasa di Jabatan Pendaftaran Negara. Katanya upacara perkahwinan Hindu ada 3 prasyarat utama, iaitu Kanyadana, Panigrahana dan Saptapadi. Upacara perkahwinan dikira sempurna dengan adanya Saptapadi, iaitu ritual mengelilingi api. Ada pun video yang tular itu adalah prosedur biasa JPN bagi perkahwinan bukan Islam dan tidak melibatkan apa-apa upacara keagamaan. Beliau berkata demikian menjawab soalan seorang yang bertanya pandangannya tentang seorang Islam yang menyertai upacara perkahwinan pasangan bukan Islam dan menjadi juru nikah kepada perkahwinan tersebut. Saifuddin menghadiri majlis sambutan Jubli Intan JPN di Ibu Pejabat JPN Putrajaya, di mana antara pengisian program ketika itu adalah mendaftarkan perkahwinan sivil 2 pasangan yang telah dipilih oleh JPN. Video beliau yang melakukan pendaftaran pasangan bukan Islam itu tular kerana dianggap menjadi juru nikah kepada pasangan terbabit. JPN bagaimanapun menerusi kenyataan yang menegaskan sesi pendaftaran perkahwinan yang dijalankan di JPN Putrajaya itu adalah berlandaskan Undang-Undang Sivil di bawah Akta 164. Lafaz ikrar yang dituturkan oleh pendaftar adalah perkataan yang terkandung dalam Seksyen 23 Akta 164 yang berbentuk keterangan sifat perkahwinan sivil semata-mata. Selain ia juga adalah persetujuan dan kesanggupan pasangan
menerima perkahwinan itu dengan rela hati tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Seorang pemimpin Bersatu berkata, wujud rasa tidak selesa dalam gabungan Perikatan Nasional Perlis susulan dakwaan berlaku pergolakan dalaman dalam PAS. Ketua Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah mendakwa pergolakan itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atau gerak kerja dan pentadbiran negeri itu yang dimenangi PN pada PRU15 menamatkan dominasi Barisan Nasional. Kenyataan itu menyusul peringatan Presiden PAS Hadi Awang Ahad lalu supaya ahli parti tidak menjadi penembok kapal untuk menjatuhkan kerajaan di perintahnya. Justru Abu Bakar berharap keadaan itu dapat diselesaikan segera kerana ia menjurus kepada kekuatan PN dalam mempertahankan negeri itu pada PRU16. Katanya PAS sedang bergolak di Perlis, tak ada keselarian dan kesaksamaan dalam kalangan kita. Namun Bersatu sebagai gandingan ada kerusi di Perlis tak nak campur tangan sebab perbahalahan dan pergolakan PAS adalah sesama mereka bukan dengan Bersatu. Di sebalik dakwaan itu, beliau menjelaskan kerjasama PAS dan Bersatu masih utuh. Selain Perlis, PAS turut menerajui pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu.